Kawasan Dun saya, Dun N18 Serembu. Tak jauh daripada Bandar Kuching, lebih kurang 30 minit memandu. Pembangunan asas itu semuanya sudah ada. Jalan raya, bekalan elektrik, bekalan air itu semua dah pada kategori 100% lah. Saya kategorikan pembangunan di kawasan saya kepada 3 bentuk pembangunan, iaitu pembangunan infrastruktur sebagai satunya, keduanya pembangunan sosial, dan yang ketiganya pembangunan ekonomi. Bercakap dengan pembangunan infrastruktur asas, sekolah-sekolah kebanyakannya dulu ada sedikit daif, dah kita baik pulih untuk keselesaan pelajar-pelajar kita, dah dibuat. Disebut dari segi pembangunan ekonomi, di situ dah tumpuan utama kita sekarang. Kita mempelbagaikan lagi sektor-sektor ekonomi yang tersedia ada dan kita menambah baik apa yang telah tersedia. Dengan ekonomi, impak yang kita nak bawa ialah kepada rakyat kita sendiri. Pertama sekali, pendapatan isi rumah. Target saya untuk melihat semua isi rumah di kawasan saya untuk berpendapatan sekurang-kurangnya 2,500 ke atas. Kita merancang untuk membawa lebih banyak pembangunan yang berkaitan dengan pertanian, pembangunan yang berkaitan dengan pelancongan, pembangunan yang berkaitan dengan entrepreneurship, peluang-peluang perniagaan dan sebagainya. Inilah yang akan membentuk satu rangkuman ekonomi penting untuk kita membawa lebih banyak pilihan kepada rakyat yang dapat mereka gunakan untuk menaik taraf kehidupan mereka di kemudian hari. Pertanian merupakan satu model yang kita lihat mendapat sambutan lebih menggalakkan daripada penduduk. Bahkan kita telah melakukan beberapa projek yang berdasarkan pertanian sekarang yang sudah pun menampakkan hasil. Yang menjadi success story itu menjadi ikutan kepada peserta-peserta lain untuk terlibat di dalam industri ini dan mereka melihat rakan-rakan mereka sudah mendapat hasil. Saya ambil contoh satu kampung itu namanya Kampung Wapit. Kita membawa produk penanaman nenas MD2 di kawasan itu dalam 38 peserta. Untuk setiap peserta itu 2,000 anak benih dengan bantuan bajet, kepakaran, khidmat nasihat dan sebagainya. Daripada 2,000 itu, satu keluarga boleh mendapat hasil lebih 10,000. Satu inspirasi yang kita bawa lah di dalam kawasan Dun Serembu ini. Kita melihat tourism industry itu punya masa depan yang sangat cerah di kawasan kita. Dan lokaliti kita jauh daripada airport itu sendiri. Kita ada eco-tourism, kita ada cultural tourism dan kita ada experience tourism yang kita bawa di dalam kawasan kita. So kita blendkan semuanya unik dan menggamit kedatangan pelancong. Kita ada kolam air panas, kita ada hiking site dan kita ada trekking yang begitu banyak di kawasan saya. Kita juga membangunkan produk caving seperti agrotourism. Tadi sudah ada yang terlibat macam Borneo Eco Farm dan sebagainya. Itu sebahagian daripada agrotourism yang kita bawa untuk digamati oleh pengunjung lah. Banyak lagi pelancangan-pelancangan lain, contohnya river cruise. Bila kita membangunkan pekan warisan senyawan dengan waterfront dan sebagainya, nanti bila sudah siap kita merancang untuk membawa pelancong daripada Kuching Waterfront sampai ke Senyawan Waterfront dan boleh singgah di Batu Kawah Waterfront. Yang pertama sekali bagi kawasan saya ialah the paradigm shift itu. The mindset itu dia kena tukar dulu. Kita tidak boleh lagi membawa satu mindset yang dulu dia pernah dengan semua berkaitan dengan masyarakat subsidi. Oh tak apa kerajaan bagi, tak berjaya pun tak apa kita terima. Benda macam inilah yang kita kena buang daripada fikiran mereka. Kita kena sediakan mereka dengan satu mindset yang menerima benda baru itu. Kita ada 14 sekolah rendah, kita ada 2 sekolah menengah, so tak ada masalah. Cuma setengah-setengah sekolah menengah ini dia overcrowded lah. Itulah niat kita untuk mendapatkan satu lagi sekolah menengah supaya sekolah-sekolah ini dapat kita jalankan dalam satu sesi saja dan sebelah petangnya boleh dijalankan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan kurikulum dan sebagainya untuk kita menambat hati pelajar-pelajar kita untuk bergiat cergas dalam sukan dan sebagainya itu. Akses kepada pendidikan tinggi tak ada masalah. Kita ada college community juga di daerah Bau. Mereka boleh meneruskan pelajaran di situ yang menyediakan kursus-kursus asas.
Di kawasan saya 73% adalah Bidayuh. Kita ada dalam 20% macam tu masyarakat Cina dan selebihnya Melayu sikit dan lain-lain. Kalau pergi ke Pekan Warisan Senyawan, mungkin sudah pergi nanti, kita ada buka satu galeri kecil tau. Ayak Art Gallery. Di mana di galeri inilah kita fokus kita untuk memberi peluang kepada artis-artis tempatan kita untuk mereka berkongsi mempamerkan yang mereka telah laksanakan berdasarkan bakat mereka. Lukisan, manik, sapek, banyak lagi produk-produk craft lain yang dapat kita jual di situ dalam kita memberi peluang kepada orang-orang tempatan ini untuk bersama terlibat di dalam industri ini. Untuk sampai ke kawasan saya dan daerah Bau, kita ada dua jalan raya. Satu melalui jalan Bau Kuching Lama. Di kawasan saya ada 7 aktif kuari batu. Kita ada satu lagi jalan raya yang jajaran baru, iaitu Pen Borneo Highway yang tengah rancak dalam pembinaan sekarang. So tak ada masalah berkenaan dengan kemudahan jalan raya itu. Cuma kapasiti jalan raya itu sahaja. Di sebelah jalan raya Bau Kuching Lama itu kapasitinya terlampau tinggi. Kita ada hospital di daerah Bau dan kita ada klinik-klinik kesihatan. Kita ada klinik kesihatan di Kelokong, kita ada klinik kesihatan di Senyawan. Cuma kita memerlukan kawasan yang lebih besar lagi lah. Dan ini semua memerlukan perancangan. Dan perancangan memerlukan peruntukan. Dan peruntukan memerlukan pelaksanaan. Demi Sarawakku sayang dan semangat Sarawak. Demak Laut berasal dengan hanya 2 buah kampung, lebih kurang 500 tahun yang lalu, iaitu di Kampung Muara Tebas dan Kampung Jernang. Dan sehingga kini telah menjadi 28 buah kampung, penduduknya lebih kurang 55,000, pengundinya lebih kurang 15,000. Saya mempunyai 5 teras untuk diperjuangkan untuk rakyat-rakyat di kawasan N5 Demak Laut. Yang pertama adalah teras berkenaan dengan isu-isu tanah. Kerana di kawasan saya mempunyai keluasan tanah yang sangat besar, lebih kurang 400 lebih square kilometer, iaitu setengah Negeri Sembilan ataupun sama besar dengan negeri Melaka. Kebanyakan daripada tanah-tanah tersebut apabila saya menjadi wakil rakyat pada tahun 2011, jadi alhamdulillah dalam 10 tahun ini kita telah berjaya untuk menyukat tanah-tanah tersebut dan dikeluarkan geran tanah. Teras saya yang kedua adalah berkenaan dengan isu-isu perumahan. Ramai penduduk-penduduk, terutama sekali yang berpendapatan rendah di kawasan saya, belum lagi mempunyai rumah masing-masing. Jadi inilah yang diperjuangkan dan alhamdulillah dalam 10 tahun saya telah berjaya mendapat kelulusan untuk 2 buah kawasan perumahan yang sebesar 300 ekar sebuah dan boleh memuatkan lebih kurang 600 buah rumah. Dan akan ada banyak lagi projek-projek perumahan mampu milik yang sedemikian di masa-masa yang akan datang. Teras saya yang ketiga adalah berkenaan dengan isu-isu infrastruktur yang berkenaan dengan jalan raya, dengan feri, kemudahan awam dan sebagainya. Dan alhamdulillah setakat ini projek yang terbesar adalah Jambatan Bako yang amat-amat diperlukan oleh penduduk-penduduk di kawasan Bako dan telah pun siap pada tahun 2018. Dan ada sebuah lagi jambatan yang baru diluluskan oleh kerajaan, iaitu jambatan daripada Tanjung Bako ke Sejingkat, memudahkan lagi pengangkutan daripada zon Semarahan ke Kuching. Teras saya yang seterusnya adalah berkenaan dengan kebajikan. Sebab dalam kawasan saya masih ramai lagi penduduk yang memerlukan bantuan-bantuan kebajikan. Dan teras yang terakhir adalah berkenaan dengan sosioekonomi. Saya fokus lebih kepada bidang pendidikan, kerana ini merupakan cara yang terbaik lah saya rasa untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat di kawasan saya.
Dan teras ekonomi, kita mempunyai 3 sektor ekonomi yang besar yang boleh menjanakan pendapatan besar bukan sahaja kepada penduduk tetapi juga kepada negeri Sarawak, iaitu sektor perindustrian, sektor pelancongan dan juga sektor perikanan. Dan kawasan saya adalah merupakan kawasan zon transformasi perindustrian, iaitu transformasi daripada kawasan perkampungan nelayan yang telah ditransformasikan untuk menjadi kawasan perindustrian moden. Kawasan perindustrian tadi adalah di Samajaya Free Industrial Zone di kawasan Muara Tebuan. Yang kedua adalah di Demak Laut Industrial Park di kawasan Bako. Dan yang ketiga adalah di kawasan industri Mara, iaitu Halal Hub, di mana kita ada industri pelancongan dan perikanan, iaitu pelancongannya adalah di Taman Negara Bako yang merupakan heritage dunia, ya, heritage dunia. Juga Kampung Muara Tebas, Kampung Nelayan Muara Tebas, Kampung Gobil. Gobil sebenarnya adalah nama 2 orang pengurus Inggeris, ladang getah dululah, lebih kurang 100 lebih tahun yang lalu. Dan sebelahnya Kampung Senari, di mana kita mempunyai pelabuhan antarabangsa Senari. Kampung Tanjung Bako, di mana terletaknya sebuah perikanan LKIM Malaysia yang bernilai lebih kurang 200 lebih juta, yang merupakan pelabuhan perikanan LKIM yang kedua terbesar di Malaysia. Kami di Demak Laut menumpukan pada sektor pertanian. Contohnya nipah, gulapung, juga hydroponics dan juga agropark. Saya ingin melihat kawasan saya akan terus maju dan membangun berdasarkan kepada 5 teras tadi, iaitu dari segi tanah, perumahan, infrastruktur, kebajikan dan sosioekonomi. So every year, tiap tahun mesti ada peningkatan demi peningkatan. Ya. Untuk kita mencapaikan pembangunan, kita mesti menguatkan perpaduan dan melalui kefahaman tentang segala perancangan rapi kerajaan di kawasan Demak Laut. Saya rasa penduduknya telah faham bahawa perjuangan politik Demak Laut dan juga Sarawak tidak lain dan tidak bukan adalah perjuangan politik pembangunan. Sungai Sarawak jangan dituba. Kalau dituba, ikan tak mati. Orang Sarawak jangan dicoba. Kalau dicoba, berani mati.